Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CL Cikgu Rahman. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi soalan sebenar untuk UPSR Matematik 2016. Jadi murid-murid boleh rujuk bahagian description untuk mendapatkan kertas soalan. Kita akan sama-sama menjawab kertas 2 nombor 1 hingga 8. Baiklah, inilah soalannya. Ujian pencapaian sekolah rendah 2016 bagi soalan matematik kertas 2. Kita akan mulakan menjawab dengan soalan yang pertama. Kita tengok arahan yang di atas sekali. Oh, tak ada. Okey, ni. Jawab semua soalan. Soalan pertama. Rajah menunjukkan tanda harga bagi satu barang. Jadi di ayat penyata ini kata kuncinya atau penerangannya ialah tanda harga saja. Okey, tanda harga barang iaitu barangnya ni gambar rajah ni iaitu RM2,100. Kita sambung. Berapakah bilangan wang kertas RM100 yang sama nilai dengan barang itu? Jadi soalan nak berapakah bilangan wang kertas RM100. Jadi caranya ialah kita boleh membahagikan nilai semua sekali dengan 100. Jadi kita buat macam mana? Kita ambil 2,100, kita akan bahagikan dengan 100. Jadi kita potong sifar ni berpasangan. RM pun sama, jadi kita dapat 21/1. Ini bermakna kita dapat 21 keping. Jadi kita boleh tulis jawapannya iaitu 21 keping. Seterusnya, soalan B. Bundarkan RM6,542.70 kepada ringgit terdekat. Jadi kata kuncinya bundarkan ringgit terdekat. Jadi nombornya kat sini dah ada. Cuma yang kita kena tahu di mana kita nak bulatkan dan gariskan. Jadi kita buat macam mana? Kita tulis dulu nombor ni, wang ni 6,542.70. Okey, untuk membundarkan kita cuma gariskan nombor SAR untuk nombor ni iaitu 2. Jadi kita akan tengok nombor di sebelah 7, maka 7 itu nombor yang besar, kumpulan besar. Jadi 2 ni kita akan tambah 1, maka kita dapat jawapannya iaitu 6,540. Okey, 2 ni kita tambah 1, kita jadi 3. Okey, ini sahaja jawapan untuk soalan B. Untuk makluman, ini 1 markah. Soalan ini 1 markah, tidak perlukan jalan kira. Awak boleh jawab terus. Tapi kalau nak tunjukkan jalan kira, inilah jalan kira dekat atas ni. Okey, seterusnya soalan kedua. Rajah terdiri daripada petak-petak segi empat yang sama saiz. Okey, jadi kata kuncinya petak segi empat sama yang sama saiz lah. Okey, kita tengok kata kunci kedua gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni ialah petak ni. Jadi kalau soalan-soalan macam ni, cikgu cadangkan kita tulis apa, keluarkan maklumatnya dengan kita nyatakan pecahan dia. Kita baca dahulu, bilang dahulu berapa yang berlorek. Jadi 1 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 1 lajur ni 10. Jadi kalau 2, 20, tapi dikurang 1, maka dia 19 lah. Jadi kita boleh tulis kat sini pecahannya 19 per, kita tengok betul tak ni 100. Kita tengok 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, betul. Jadi pecahannya ialah 19 per 100. Sekarang kita tengok soalan. Nyatakan peratus bahagian berlorek. Okey.
untuk mendapatkan peratus, kita dah hadir dah sini 19/100 pecahannya. Jadi untuk mendapatkan peratus, kita cuma tukarkan pecahan ini kepada bentuk peratus, kita tulis 19%. Okey. Yang atas ni ialah pecahan, yang bawah ni peratus. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Nyatakan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah kepada perpuluhan. Kata kuncinya perpuluhan. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita tukarkan 19% kepada perpuluhan. Soalan ini pun satu markah, jadi awak boleh tulis terus saja jawapannya. Tapi cikgu tunjukkan sikit bagaimana kita nak menukarkan 19% kepada perpuluhan. Jadi cara mudahnya ialah kita cuma letakkan titik dekat atas ni. Atas garis satu ni buat titik. Jadi dia merujuk kepada jawapannya 0.19. Terus dapat jawapannya. Kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan ketiga. Kamu diberi 3 kad nombor. Okey, ni kad nombor bawah ni. Nombor terbesar dibahagi nombor 3 digit. Okey, ini penting ni. Nombor terbesar ni jadi dibahagi 3 digit. Hasil bahaginya ditolak nombor terkecil. Jadi kita disuruh apa? Disuruh apakah jawapannya. Maksudnya kita kena kira lah. Jadi apa dia? Kita ulang balik. Nombor terbesar dibahagi nombor 3 digit. Maknanya kita tulis ayat dia dahulu. Jadi kita tulis ayatnya 24,500, nombor terbesar ni, dibahagi okey, bahagi nanti dulu cikgu tulis, dibahagi nombor 3 digit. Okey, kemudian hasilnya ditolak. Okey, maksudnya ni nombor apa? Kita panggil sebagai operasi bergabung lah. Ada bahagi dan juga ada kena tolak. Okay, ini yang pertama. Kemudian hasilnya ditolak. Jadi kita tolak dengan nombor terkecil 5. Okay. Kemudian apa yang kurang kat sini, cikgu tak dapat nak tulis simbolnya, so cikgu tulis kat sini. Okey, ini dia. Okay, jadi oleh kerana ada operasi di dalam kurungan, kita akan buat di dalam kurungan dahulu. 24,500 bahagi 100, kita boleh buat kaedah pecahan dengan kita permudahkan sahaja. Jadi kita perkan dengan 100. Jadi kita potong sifar 1, 1, 1, 1. Kita dapat 245. Kemudian ditolak dengan 5. Jadi buat sekali lagi, 245. Kita akan tolak 5. Jadi 5 tolak 5, sifar 4 ni 4 lah. Kedua. Jadi inilah dia jawapannya, iaitu 240. Soalan seterusnya, soalan 3B. Okey, ni dia. Rajah 3 menunjukkan jarak dari rumah Adina ke sekolah. Jadi kata kuncinya rumah Adina ke sekolah, iaitu jarak. Ini dia rumah Adina dan sekolah. Gambar rajah ni, apa yang kita boleh buat pada gambar rajah ni, kita keluarkan maklumatnya, iaitu km ni kita jadikan meter, iaitu 2000. Jadi oleh kerana ni ada 18, jadi kita boleh tulis 2018 meter. Okey. Seterusnya, nyatakan jarak dalam meter rumah Adina ke sekolah. Jadi kata kuncinya dalam meter jarak dia. Kita dah menjawab tadi 2018. Jadi kita boleh tulis balik. Okey. Jadi kita tulis jawapannya, iaitu 2018 meter. Seperti cikgu cakap sebelum ni, kita terujuk pada markah. Satu markah, jalan kira tidak diperlukan pun tak apa, maka kita boleh jawab 2018 meter. Seterusnya,
soalan 4. Kita baca soalan. Satah chartis menunjukkan rumah rumah Amelia dan rumah jiran-jirannya. Mana Amelia? Okey, ni Amelia. Kemudian ada jiran-jirannya. Cikgu kecilkan sikit. Okey, ni dia. Kemudian jirannya ada Calvin, Nadia, Melvin, Ryan, Hafni dan juga Suraya. Kita tengok soalan apa. Nyatakan koordinat bagi rumah Amelia. Jadi kata kuncinya koordinat rumah Amelia. Amelia dekat sini kita akan baca paksi yang bawah dahulu, iaitu paksi X 2, kemudian paksi Y 4. Maka jawapannya ialah kita tulis kurungan dahulu. Kemudian paksi X 2, kita buat koma, kemudian 4. Okey, inilah koordinat untuk rumah Amelia. Soalan seterusnya. Amelia bergerak 5 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Okay, ini kata kunci penting. Dia bergerak 5 unit mengufuk, 2 unit mencancang. Setiap unit mewakili 1.5 km. Hitung jumlah jarak dalam km pergerakan Amelia. Jadi kita tengok sini, dia bergerak 5 unit dan 2 unit, maka 5 tambah 2 kita dapat 7. Oleh kerana 7 unit dan setiap unitnya mewakili 1.5, jadi kita boleh buat 1.5 km kita darabkan dengan 7. Okay. Jadi jawapannya 7 kali 5 kita dapat 35. 1 kali 7, 7 tambah 3, 10. Jadi jumlah jarak dalam km pergerakan Amelia ialah 10.5 km. Seterusnya soalan kedua, 4B, Roman 2. Tandakan betul pada kedudukan terakhir Amelia. Maksudnya setelah dia bergerak tadi 5 unit mengufuk dan 2 unit mencancang, di manakah kedudukan rumah Amelia. Jadi kita tengok kita punya gambar tadi, 5 unit mengufuk. Satah kita 5 unit mengufuk. Jadi kita bergerak, sudah pasti bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian 2 unit mencancang. Kalau kita gerak ke atas, tidak ada rumah kat situ, jadi dia akan bergerak ke bawah. 1, 2. Maka kita dapat rumah yang dia pergi ialah rumah Ryan. Jadi kita tandakan betul di rumah Ryan. Okay, itu dia jawapan untuk soalan 4B. Kita sambung dengan soalan seterusnya, soalan 5. Kita baca dialog yang ada kat sini. Kita tengok yang pertama, Vicky. Dia kata, Siti, adakah jisim awak sama dengan jisim adik saya? Okay, ni adik Vicky. Dan apa yang Siti cakap? Ya, jisim kami sama, tetapi jisim saya kurang 950 gram daripada jisim awak. Okay, maksudnya kat sini, Siti ini mengesahkan yang mana berat dia dengan adik Vicky sama, tetapi kurang daripada berat Vicky 950 gram. Jadi sebelum kita menjawab soalan ni, kita boleh keluarkan maklumat yang mana kita pertama sekali kita kurangkan 950 gram daripada berat Vicky untuk kita letak berat ataupun jisim Siti. Jadi cara dia 56 kg ni kita boleh tukarkan kepada gram, iaitu 56,570 gram. Okay, jadi jisim Siti ni kurang 9,550. Kita tolak lah. Jadi 56,57 sifar. Kita akan tolak 95 sifar. Okay, kemudian
kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 7 tolak 5, 2. 5 tolak 9 tak boleh. 15 pindah sebelah. 15 tolak 9, 6. Dan ini 5. 5. Okey, maka kita dapat jisim Siti 5562 sifar. Okey. 5562 sifar. Okey, G. Adik dia sama, jadi kita tulis semula. 5562 sifar G. Okey, kemudian kita tengok soalannya kata apa. Berdasarkan perbualan di atas, hitung dalam kg jumlah jisim mereka. Kata kunci kat sini, hitung dalam kg jumlah jisim mereka. Maksudnya kita kena tambah semua sekali lah. Okay, jadi oleh kerana soalan nak dalam kg, jadi kita tukar semula dalam kg ya. Jadi nombor yang pertama 56.57 kg. Okey, manakala adik dan bikin ni sama berat dia. Jadi kita tulis dalam kg lah. 55.62. Kita boleh tulis sekali lagi. 55.62 kg. Okay, jadi kita tambah. Kita dapat 7 tambah 4, 11. Kemudian 6, 6 dan 5, 1 ni juga 6. Maka 3 kali 6, 18. Kemudian kita tambah 5 dengan 5, 10. Dan 6 dengan 1, 7. Jadi 10 tambah 7, 17. Dan ini 5 kali 3, atau sorry 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Okay, jadi inilah jisim mereka bertiga, iaitu 167.81. Seterusnya soalan ke-6. Rajah 6 menunjukkan Aiman tiba di sekolah pada satu hari. Okey, maksudnya dia sampai di sekolah pukul berapa? Okey, jadi kita tulis dulu tiba sekolah lah. Aiman tiba di sekolah satu hari. Dia sampai, sudah pastilah dia sampai pagi, okey. Jadi kita boleh tulis dalam sistem 24 jam atau 12 jam. Kita boleh tulis 11. Dia belum pukul 12, 11.55. Jadi kita tulis 11.55 AM. Okay, kemudian kita tengok soalan. Tandakan betul kebolehjadian jarum jam dan jarum minit berkedudukan selari selepas 5 minit. Okey, sekarang 11.55. Selepas 5 minit dia jadi pukul 12 dan jarumnya selari. Maka kebolehjadiannya sudah pastilah pasti. Pasti. Jadi jawapannya ialah pasti. Okey, seterusnya soalan B. Aiman berada di sekolah selama 5/1/4 jam. Pada pukul berapakah Aiman pulang ke sekolah? Jadi kata kuncinya ialah pukul berapa Aiman pulang. Okey. Dan satu lagi masalah ialah apa? 5/1/4 jam ini diberi dalam bentuk pecahan. Jadi kita boleh tukarkan kepada jam dan minit. Kita pisahkan dia. Ini bermakna 5 ini ialah 5 jam. Manakala 1/4 jam ni ialah 15 minit. Okey. Untuk mendapat waktu pulang ataupun waktu akhir, waktu mula kita akan tambah dengan tempoh yang dia berada, iaitu 5 jam 15 minit. Jadi kita boleh buat bentuk lazim dengan kita membuat satu dinding kat sini pemisah kedua-dua unit. Kita tulis jam dan minit. Kita tambahkan, okey. Jadi jam tadi 11.55. Ini dia sampai. Kemudian dia berada di sekolah 5 jam 15 minit. Jadi kita tambah 5, 5, 10. 5 tambah 2 kita dapat 7. Kemudian 11 tambah 5 dapat 16. Okay, ini jam yang dia sampai pukul jam 16.70. Okay.
Tetapi kita tengok rumah minit kat sini sudah melebihi 1 jam. Kerana 1 jam itu 60 minit. Maka minit ini perlu ditolak 60. Dan secara automatiknya kita akan tambah 1 di rumah jam. Jadi kita dapat berapa? 7 tolak 6 kita dapat 10. Dan ini 17. Okey, oleh kerana yang ditanya pukul berapa, jadi soalan ini juga tak menyatakan kita jawab dalam unit apa. Jadi kita boleh keluarkan jawapan ini sebab ini dalam sistem 24 jam. Cuma kita kena tulis perkataan jam di depan dan tulis jam 17.10. Jadi inilah waktu yang Aiman pulang dari sekolah. Seterusnya soalan ke-7. Rajah 7 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas. Jadi kata kuncinya di ayat penyata ni ialah isi padu air dalam bekas. Kemudian kata kunci kedua berada di gambar rajah 2 liter. Selalu cikgu cakap dalam liter ini kita tukarkan kepada unit yang lebih rendah iaitu ml. Jadi kita boleh tulis 2000 ml. Kemudian kita tengok soalan. Nyatakan isi padu dalam ml. Okay, kita dah jawab tapi soalan ni keluar lagi sekali. Jadi kita boleh tulis terus jawapannya iaitu 2000 ml. Okay, so kita tulis jawapannya ialah 2000 ml. Seterusnya soalan B. Zain mengeluarkan. Okay, mengeluarkan tu kata kunci kelas. Bila mengeluarkan tu yang kita kena faham ialah mengurangkan. Jadi mengurangkan tu maksudnya operasinya sudah pastilah tolak. Okay. So kita sambung lagi. Zain mengeluarkan 1/4 daripada air dalam bekas itu. Hitung isi padu dalam liter baki air itu. Okay. Dan kata kunci seterusnya hitung dalam liter baki air. Jadi masalah pertama ialah kita kira dahulu 1/4 daripada bekas itu. Okay? Jadi 1/4 caranya ialah kita tulis 1/4 daripada itu darab dan bekas itu mempunyai 2000 ml. Okay, kita buat dalam ml sebab dia lebih mudah untuk kita pemudahkan. Kita tengok langkah pertama 4 dengan 20 kita pemudahkan sifar 4. 4 kali 1 dan 4 kali 5. Kemudian ada 2 sifar kita tambah saja. Dan kita darabkan dengan 1 kita dapat 500 ml. Dan ini ialah air yang dikeluarkan. Oleh kerana soalan nak baki, maka kita buat 2000 iaitu asalnya ditolak 500 ml. Dan kita dapat nilainya dalam ml dahulu iaitu ni 10, okey, ni 1 1500 ml. Tetapi jawapan nak kita jawab dalam L atau liter, jadi kita jawab jawapannya ialah 1.5 liter. Kerana kita membahagi dengan 1000, jadi kita gerak titik perpuluhan 1, 2, 3 kali ke kiri. Okay, itu dia jawapan untuk soalan 7B. Soalan 7C. Baki air dalam bekas itu, okay, kita dah kira tadi baki air itu iaitu 1500. Jadi kita sambung lagi sekali. Baki air dalam bekas itu dituang ke dalam 4 buah bekas RS dan U yang sama saiz. Okey, maksudnya bekas sama tapi kandungannya berbeza. Okey, kat sini dia ada 4, ni ada 4 juga. Ni yang kedua dan ni yang kedua. 2 sengatan. Okey. Jadi apa dia kata? Hitung isi padu dalam ml bekas R. Jadi kata kuncinya hitung isi padu dalam ml bekas R. Okey, kita dah tahu tadi kesemua ni tadi isi padunya ialah 1500. Jadi kita tulis dulu 1500. Apa yang kita perlu buat? Kita tengok sengatan ni berbeza. Ini ada berapa sengatan?
1, 2, 3, 4. So 4, yang ini 4, yang ini 2, dan ini 2. Kalau ditambahkan atau dijumlahkan, semua sekali ialah 12 sengatan. Okey, sengatan. Jadi, untuk mengira satu sengatan, apa yang kita buat? Kita akan bahagikan dengan 12. Kemudian kita akan kira R. R ada 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan kirakan dengan 4. Darabkan dengan 4. Jadi langkah pertama, 1500 dibahagikan dengan 12. Okey. Jadi CP12 1, 12, 12, kemudian tolak dapat 3, kita turunkan sifar. Jadi kalau 12, kita tulis ni sifar, CP12, 12, 24, 36. Jadi 36 dah lebih, kita akan ambil 24 iaitu 2. Kemudian kita tulis 24. Kita tolakkan, ini dapat 6. Kemudian kita turunkan sifar, jadi 60. Dan kita sambung CP kita. 36, lepas tu 48 dan 60. Okey, dah ada kat sini iaitu 5. Okey, ini bermakna kita dah dapat nilai satu sengatan iaitu 125 ml. Dan bekas R ada 1, 2, 3 dan 4 sengatan. Maka kita akan buat 125 ml. Kita akan darabkan dengan 4. Jadi kita dapat 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. Tambah 2, 10. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi kita dapat nilai untuk bekas R iaitu 500 ml. Kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan 8. Panjang seutas tali ialah 2 meter 4 cm. Okey, kata kunci yang pertama 2 meter 4 cm panjang seutas tali. Kemudian kita tengok soalan. Tali itu dipotong kepada 3 keratan yang sama panjang. Jadi kata kuncinya 3 keratan yang sama panjang. Soalannya, berapakah panjang setiap keratan tali? Maksudnya dia nak satu keratan tu berapalah. Okey, jadi kita akan bahagikan 2 meter 4 cm kepada 3. Cuma masalahnya ialah apa? Masalahnya ialah terbahagi kepada 2 unit. Jadi cadangan cikgu 2 meter ini kita tukarkan kepada cm. Jadi 1 cm bersamaan 100 meter. Maka kalau 2 meter, 200. Okey, 200 cm. Oleh yang demikian, kita akan bahagikan jumlahnya yang sepatutnya dalam cm iaitu 204 cm. Jadi kita buat 2 sifar 4 cm bahagi 3. Jadi CP3 berapa kali 3? Jawapan dia 20. Kita tulis 6 iaitu 18. Kemudian kita tolakkan 20 tolak 18 kita dapat 2. Dan kita turunkan 4. Jadi berapa kali 3? 24. Kita tulis 8. Jadi kita dapat jawapannya 68. Jadi jawapannya 68 itu ialah 68 cm. Seterusnya soalan B. Hitung 1/4 daripada panjang satu keratan tali itu. Jadi kata kuncinya hitung 1/4 daripada satu keratan. Okey, kita dah kira satu keratan itu 68 cm. Jadi kita buat 1/4. Kita akan darabkan dengan 68 cm. Langkah pertama yang kita boleh buat, kita akan
permudahkan 4 dengan 68 ni, kita boleh buat sifir 2. 2 kali 2 jawapan dia 4. Kemudian 68 2 kali 34. Langkah seterusnya kita boleh permudahkan 34 dengan 2. Jadi kita boleh bahagi pun tak apa. 34 bahagi 2. Dia dapat 1. Kemudian tolakkan dapat 1, 4, 7. Jadi kita potong 2 ni tulis 1. Potong 34 ni kita tulis 17. Kemudian 17 ni kita darab 1. Kita dapat 1/4 daripada 68 cm ialah 17 cm. Jadi kita dah selesai menjawab soalan 1 sehingga 8. Dengan itu selesailah sudah ulang kaji kita pada hari ini untuk soalan UPSR Matematik 2016 bagi nombor 1 hingga 8. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.